Kami dari kelas 2D kursus IM 110, kami ingin membentangkan cabaran globalisasi terhadap masyarakat Malaysia. Ini adik kumpulan. Nama saya Nur Aimin Alisha binti Zarfullah, nombor matrik 2022823622. Nama saya Nur Aina Natasha binti Muhammad Azwan Shah 2022860686. Nama saya Nur Syaziatul Alia binti Syaiful Azlan, nombor matrik 2022855272. Nama saya Nur Alia Syaira binti Nur Mazri, nombor matrik 2022477514. Okey, pendahuluan. Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dan bebas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Globalisasi juga merujuk kepada peralihan nilai, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah ke daerah dunia yang lain. Proses globalisasi yang berlaku hasil daripada perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi telah memungkinkan seluruh pelosok dunia dan perhubungan di antara sebuah negara dengan negara yang lain dapat perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh masa yang singkat. Hasil dan cadangan kajian. Dari segi politik, akibat era peralihan globalisasi, ianya memberi impak yang besar terhadap politik negara kita. Akibat itu, kestabilan politik amatlah penting bagi menjamin kestabilan ekonomi negara dan mewujudkan masyarakat yang demokratik dan matang. Isu politik yang tidak terkawal dapat menjejaskan kedaulatan negara dan meletakkan negara dan rakyat dalam situasi yang bahaya. Hal ini dibuktikan apabila Malaysia komited dalam menyalurkan sumbangan bantuan kemanusiaan kepada Palestin bagi menunjukkan sokongan kepada Palestin yang sedang berperang dengan kezaliman rejim Israel. Malaysia tidak putus asa menyalurkan sumbangan dari segi kewangan, makanan dan perubatan bagi rakyat Palestin. Malah Malaysia juga menyatakan sokongan terhadap usaha pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB agar Israel dan pejuang Palestin mematuhi gencatan senjata bagi menamatkan konflik. Hal ini membuktikan keprihatinan Malaysia dalam membantu negara yang ditindas dan diperlakukan dengan tidak adil dan dapat juga menguatkan ukhuwah sesama Islam. Selain itu, Malaysia mengambil langkah yang sangat besar dalam membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan dengan menurunkan umur kelayakan mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun. Hal ini wajar dilakukan bagi menyelarikan amalan demokrasi di Malaysia seperti negara luar yang lain. Apabila langkah ini diambil, generasi belia akan lebih berwaspada dengan situasi politik negara dan cakna mengenai sistem demokrasi di negara kita. Itu sahaja bagi bahagian saya. Dari aspek ekonomi, cabaran globalisasi terhadap ekonomi merujuk kepada terjadinya satu proses pengaliran kemasukan ilmu ekonomi ke dalam sesebuah negara. Ekonomi merangkumi pelbagai aspek mengenai cara pengeluaran, pengedaran dan juga penggunaan. Ekonomi Malaysia pada saat ini ialah ekonomi mendunia dan serantau serta akan menempuhi pelbagai cabaran. Pilihan raya Amerika Syarikat kepada geopolitik seperti pembunuhan komander Iran, risiko ekonomi umpamanya perang dagang antara AS dengan China telah menyebabkan ketidaktentuan harga minyak dan kenaikan harga barang dagangan. Pada tahun ini, Malaysia dijangkakan meningkat lebih tinggi pada kadar 4.8% berbanding pada tahun 2019 iaitu 4.7%. Jika dilihat dari aspek struktur ekonomi Malaysia, sasaran penumbuhan ini akan dipacu penggunaan swasta dan sektor perkhidmatan. Dalam sektor pembuatan dan perkilangan, pertanian dan juga sektor pelaburan awam, penggunaan awam serta ekspor dan import dijangka tumbuh agak perlahan tahun ini.
Dua strategi telah difokuskan. Pertamanya ialah meningkatkan aktiviti promosi kepada negara, terutamanya seperti ASEAN, Eropah dan Asia Barat. Keduanya ialah perlu memperkuat kuasakan subsektor pelancongan halal. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlu memberikan perhatian kepada hal ekonomi sama ada dalam atau luar negara. Okey, bahagian agama. Merebaknya fahaman liberal. Fahaman liberalisme merupakan fahaman yang meletakkan kebebasan individu pada nilai yang tertinggi atau kata lain ianya bebas dan terbuka. Ianya juga adalah satu bentuk fahaman sekularisme yang memisahkan antara duniawi dan ukhrawi. Kini, umat Islam diracuni dengan fahaman liberalisme yang kononnya membawa prinsip pemikiran terbuka walhal ianya hanyalah diracuni dengan fahaman yang cuba untuk mengelirukan umat Islam supaya terpengaruh dengan fahaman budaya Barat. Liberalisme ini juga merupakan pemikiran dari Barat yang menganggap nilai tradisional perlu dipisahkan dan digantikan dengan pemikiran moden kerana ianya sesuai dengan peredaran semasa. Kesan fahaman ini adalah manusia akan mula untuk hilang kepercayaan kepada agama dan akan menyebabkan mereka meninggalkan agama yang dianuti. Selain itu, masyarakat mudah keliru dengan maklumat yang mereka peroleh dan akan mudah untuk dipengaruhi. Hal ini kerana terdapat dalam kalangan kumpulan liberal yang berniat untuk menghancurkan Islam akibat terpengaruh dengan pemikiran liberalisme. Terdapat juga manusia yang ingin mencuba untuk menimbulkan keraguan liberalisme. Terdapat juga manusia yang ingin mencuba untuk menimbulkan keraguan dalam kalangan umat Islam. Mereka menggunakan fakta dan istilah yang dapat mengelirukan seseorang itu. Selain itu, mereka juga memutarbelikkan fakta dan ajaran Islam dengan cara mereka tersendiri. Ianya lebih mudah dengan adanya kemudahan seperti Facebook, Google serta pelbagai platform yang memudahkan golongan liberal ini untuk menyebarkan fahaman mereka. Seterusnya adalah dapat memesongkan akidah seseorang. Hal ini kerana mereka berusaha untuk melemahkan akidah orang Islam dengan memasukkan nilai liberalisme dan kemanusiaan ke dalam ajaran Islam di mana sudah semestinya fahaman itu tidak sama dengan ajaran Islam yang sebenar. Mereka juga menafikan bahawa wujudnya hubungan di antara agama dan kehidupan serta menganggap bahawa agama mengikat kebebasan seseorang yang harus dihapuskan. Bagi menyelesaikan isu ini, Malaysia membuat fatwa berkenaan isu pemikiran liberalisme ini ialah ajaran sesat dan penyelewangan daripada syariat Islam. Fahaman ini disahkan fahaman yang sesat dan boleh membawa seorang itu terkeluar dari agama Islam. Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahawa mana-mana bahan terbitan yang berunsur fahaman liberalisme hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia hendak menyekat laman-laman sosial mengandungi fahaman tersebut. Individu yang terlibat dengan fahaman ini hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sekian itu dari bahagian saya. Seterusnya, pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etika dan politikal bertujuan memberikan peluang kepada setiap warga negara mencapai kebahagiaan hidup. Proses pendidikan akan melatih warga negara mematuhi peraturan dan tingkah laku yang baik serta cekap dalam pengurusan pentadbiran dan juga berupaya mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, antara impak globalisasi terhadap sektor pendidikan adalah penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengantarbangsaan. Ia digunakan sebagai bahasa komunikasi untuk berkongsi ilmu, terutamanya di universiti awam dan swasta. Justeru, aspek daya saing yang berlaku dalam kalangan pelajar di peringkat antarabangsa boleh menyalahkan lagi mutu pendidikan. Bagi menangani isu globalisasi dalam pendidikan ialah dengan sekolah dan guru-guru bertanggungjawab bagi menghasilkan pelajar-pelajar yang mampu berdaya saing dalam era globalisasi ini. Malahan, pelajar juga perlu mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran berterusan bagi membolehkan mereka terus berada dalam perubahan yang pesat ini. Okay. Kesimpulannya, globalisasi bermaksud meliputi pelbagai bidang dan merupakan fenomena yang merangkumi aspek politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Oleh hal yang demikian, pelbagai isu telah timbul dan menjadi permasalahan yang besar kepada Malaysia.
malah telah menyebabkan pencemaran dari aspek cara pemakaian, muzik, pemakanan dan budaya. Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting terhadap negara sendiri agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar seperti kebebasan pengaliran modal yang membolehkan pergerakan keluar dan masuk dengan mudah dari satu negara ke negara yang lain. Dalam kegairahan globalisasi, mereka juga semakin terputus dengan budaya dan agama sendiri. Maka dengan itu, Malaysia haruslah meningkatkan kekuatan dari segi perdagangan, politik serta ekonomi. Sekian dari kami, terima kasih.